Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab kita Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala alaihi wa ala syekhina Abdul Rahman wa ala jami'i masyayikhina. Bab yang pertama, kitab yang pertama pada menyatakan anggota. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Alhamdulillah kita telah bincang tentang mata. Pada kali ini dalam siri yang keempat ini, iaitulah fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Malam ni kita nak bincang tentang apa? Tentang telinga pula. Apa dia penyakit telinga ni? Penyakit mata tahu dah. Punca segala maksiat ni mari daripada mana? Mari daripada mata. Telinga pula apa peranan dia? Apa jawatan dia dalam masalah ni? Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Allah Ta'ala jadi telinga untuk kita ni dengan beberapa faedah yang besar. Besar ke tak besar faedah telinga? Besar. Kalau tak ada telinga, apa jadi kita? Orang panggil apa? Tuli. Tuli. Di antara faedah itu ada faedah untuk akhirat dan ada faedah untuk dunia. Beberapa faedah yang bangsa dunia, mana untuk dunia, dan beberapa faedah yang bangsa akhirat, yakni faedah untuk akhirat. Dua-dua ada. Allah Ta'ala beri kepada kita panca indera kita ni, telinga kita ni, untuk akhirat ada, untuk dunia ada. Jadi kita nak guna hak mana? Guna dua-dua lah, barulah ada faedah dia. Kalau guna untuk dunia saja, akhirat tak ada, rugi. Nak guna akhirat saja, dunia tak ada, tak jadi juga. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia, mana faedah untuk dunianya, apa dia faedah untuk dunia? Tanda situ. Yang pertama, bersedak-sedak dengan yang didengar. Allahu Akbar. Faedah yang pertama, kita suka dengar benda-benda. Dengar orang baca Quran, dengar kuliah, dengar nasihat, dengar orang bercakap, dengar. Lepas kita dengar dan menyampaikan ia kepada, memahamkan segala perkataan yang didengar. Jadi, bila kita dengar, kita boleh faham apa yang orang cakap. Apa yang orang kata kepada kita, kita boleh faham. Itu faedah dunia. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat. Faedah untuk akhirat pula apa? Peranan telinga untuk memberi faedah untuk akhirat kita. Apa dia peranan dia? Mendengar ia akan Quran. Yang pertama sekali Syekh kita letak mendengar ia akan Quran. Mendengar Quran itu faedah yang pertama untuk akhirat. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kena dengar Quran. Yang kedua dengar apa? Dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita kena banyak belajar hadis. Hadis ni di antara kitab yang mustahak, amat mustahak, sangat penting dalam hidup manusia ni, iaitulah belajar Quran dan belajar hadis. Sebagaimana kita pandai baca Quran, kita kena pandai juga baca, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. 3. Tugas telinga yang ketiganya apa dia? Nak suruh kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau dapat ilmu tak bermanfaat, ada faedah? Tak ada faedah, buat menyusah kita. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihatan. Kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Sedap cerita kali ni. Sedap kita sedap.
Jadi kita dah tengok dah kelebihan mata, kelebihan telinga. Tuan Syekh kita rahimahullahu taala dalam kitab dia ni, dia kata apa? Maka kesimpulan yang dia buat daripada perbahasan ini, bahawa pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Ini telah dibahas oleh ulama, alim ulama kita. Para ulama di antara ilmu ahlul kalam, ahli falsafah ni, dengan ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fiqh. Orang-orang ulama fiqh dia kata telinga lebih afdal daripada mata. Kumpulan ahlul kalam kata mata lebih baik daripada telinga. Dua kumpulan sudah ada depan kita. Kita nak sokong hak mana? Cuba cerita bagi. Nak sokong mata ke sokong telinga? Ahli falsafah, ahli kalam kata mata lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia kata mata dia boleh tengok banyak benda. Dia tengok warna, tengok kecil besar, tengok lubang depan dia, tengok langit, tengok bumi, tengok tu tengok ni, maka mata lebih hebat. Ahli fiqh kata tak, telinga lebih hebat daripada mata. Mana mu tahu? Sedap dia pelawai ni. Sebabnya telinga dia boleh dengar dalam gelap dengan dalam cerah. Mata dalam gelap tak nampak. Benar. Benar tengok tak benar telinga? Benar telinga. Mata dalam gelap nampak. Kelawar yang nampak dalam gelap ni. Orang tak nampak. Betul tak? Nah, jadi telinga. Kemudian orang yang tak ada mulut, yang apa ni? Mata, orang tak ada mata, tidak jadi masalah. Berapa ramai orang yang ada telinga yang jadi alim besar, ulama-ulama besar dalam dunia ni, ramai di kalangannya orang-orang yang mata tak ada. Mata ada tak nampak, orang buta mata. Maka telinga lebih afdal. Setelah kita teliti dan kita kaji, betul ke tidak telinga lebih afdal daripada mata? Telinga dia dengar, dia boleh cakap balik. Tapi kalau setakat orang tengok saja, tak dengar, boleh buat apa? Ni jawab dia cakap dengan tangan, tidak kecek mulut. Kecek dengan tangan, mana kecek isyarat. Maka kesimpulan dianya, faedah adalah apa ni? Pendengar itu, telinga lah maksud pendengar itu, lebih afdal daripada penglihatan, lebih afdal daripada mata. Jadi kita tarjih dalam kitab kita ni, telinga lebih afdal daripada mata. Sebab apa? Sebab penglihatan itu bangsa dunia. Kebanyakan yang mata ni benda dunia yang nampak. Hidup tengok rumah orang besar, liur nak besar. Tengok benda ni, semua bila dia tengok jadi teliur nak. Teringin nak juga. Dan kebanyakan faedah mendengar itu bangsa akhirat. Faedah telinga banyak akhirat, dengar Quran, dengar tu, dengar ni. Kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Lebih sempurna daripada yang tuli, kawan. Jadi orang yang buta, tak nampak mata, mana hebat dia dengan orang tuli? Hebat orang tak nampak mata. Kita kecek orang tak nampak mata ni, kita cakap biasa kan dia tak? Mari bila? Baru siapa? Tapi kalau kecek orang tuli, habis volume kena buka. Bergepar seluruh kawasan dia tu. Kecek dengan siapa dia tu, ceramah ke siapa dia. Dia cakap dengan seorang tu, ya, pocik tu buat. Pocik tak dengar telinga. Maka kesimpulan dia buat sini betul. Kita menyokong pandangan dalam kitab ni bahawa telinga lebih baik daripada mata. Selesai masalah dia. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, kita bagaimana kita nak syukur? Dah kita tahu dah, telinga satu alat yang besar kelebihannya, yang banyak keistimewaannya. Jadi bagaimana kita nak syukur? Telinga kita ni macam nak syukur, iaitulah engkau memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Dengar ni, cara kita nak syukur telinga kita ni, jangan dengar benda-benda yang dilarang. Jangan guna telinga ni untuk dengar benda lagi. Dia duk dengar, duk mengintip orang ke, duk dengar benda-benda orang, duk mengumpat ke, seperti mengumpat. Kalau orang nak mari dengan kita nak cakap, dia kata nak cakap apa tu? Nak mengumpat.
Nak sebut hal orang, tak payah. Telinga saya ni sakit kalau dengar orang mengop. Boleh kita kata macam tu? Kalau kita pun dengar orang nak ngopak buka selalu tengok. Kuana? Selalu. Semangat selalu dah. Ajak minai selalu. Semangat. Dan mengadu-ngadu. Allahu Akbar. Jangan duk dengar orang duk mengadu. Hari ni isu mengadu ni, ya Allah, cukup dahsyat. Dia dengar orang ni bercakap, dia pergi royak orang tu. Dengar orang tu cakap, mari bagi tahu orang ni pun. Akhirnya berkelahi habis orang. Jadi bab mengadu ni insya-Allah kita akan masuk dalam fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi dalam bab bahaya lidah nanti kita akan dengar cerita bahaya mulut pula dah. Bahaya apa ni? Bahaya lidah. Penyakit lidah ni penyakit yang cukup dahsyat, yang cukup berat di zaman kita hari ni. Bukan zaman kita sajalah, zaman dulu pun penyakit inilah penyakit yang orang panggil sangat bahaya, penyakit lidah ni. Insya-Allah kita sambung bincang dia dalam bab dia nanti. Dan segala perkataan yang tiada baik, Allahu Akbar. Telinga jangan dengar benda-benda tak baik. Apa dia benda tak baik itu? Seperti bid'ah. Syekh kata, dengar benda bid'ah. Benda bid'ah ni, apa dia bid'ah tu? Benda bid'ah ni benda amalan-amalan yang dibuat, yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan zikir yang pelik-pelik ni, nak zikir kena menari, macam-macam ada hari ni. Zikir dengan menari, duk berzikir selawat dengan gendang, bergogang-gogang. Ada zaman Nabi orang selawat dengan gendang? Tidak ada. Maka itu dianggap sebagai bid'ah yang mungkar. Telinga kita jangan duk dengar benda-benda macam tu. Hari ni macam-macam benda dah. Nak selawat kena bergendang, nak baca qasidah puji Nabi dengan gendang, kaduk-katuk dalam masjid pula tu. Lagi bid'ah main gendang dalam masjid, lagi dahsyat sekarang ni. Dan berbantah-bantah, suka bantah-bantah, suka berkelahi, berdebat, dan seperti mendengar suara perempuan. Kita duk dengar suara perempuan yang lunak-lunak. Hari ni suara perempuan tak tahu mana satu orang nak pakai. Ada orang kata suara perempuan ni aurat. Pasal itulah kita tak boleh suruh dia musabaqah Quran. Aurat pada perempuan. Baik, dia ceramah tak apa. Orang perempuan ceramah depan kita tidak apa. Penceramah tu pula adalah cakap lemah lembutnya, dengan pakaian cantik lagi, berhias-hias lagi, masuk dalam TV, duduk tepek dengan orang laki-laki lagi. Habis dunia adalah. Ini bala akhir zaman ni. Penceramah kita, pendakwah yang perempuan hari ni ramai yang tidak ikut peraturan sebenar. Bercakap dengan suara yang lembut, salah. Pakaian pula berhias, comel, yang suluh dengan lapu atas petah tu kok orang panggil berkelip warna. Cantik. Kata cantik. Lecu siap merah. Kening apa? Kening lutut. Ada putih atas tu, kening lutut orang panggil. Bahaya betul. Jadi dia panggil tabarruj. Dalam istilah Islam, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan bertabaruk dengan tabaruk yang itu. Jadi kalau kita duk tengok orang perempuan, walaupun dia pendakwah, ceramah agama, cakap tu tuan-tuan kena takut Tuhan, dia sendiri tak takut Tuhan. Akak lengan, nak ceramah, nampak pakai lengan. Mana aurat orang perempuan? Orang aurat dia sekat ni, dia boleh buka. Kalau nampak sampai pakai lengan, itu bukan pendakwah dah tu, pendakyah nama dia. Merusakkan. Orang dia ikut. Pasal apa pakai macam ni? Baju lengan luar ni, ustazah pakai juga. Bahaya ustazah ni. Ustazah akan dipertanggungjawab lebih teruk daripada orang jahil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang ikut dia. Jadi kita jangan duk guna dengar suara-suara yang lunak-lunak, lemah lembut ni bahaya. Dan muda belia maksudnya kita duk dengar suara orang-orang muda, budak-budak ni, suara yang lemah lembut ni, jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Jadi kalau tak ada fitnah, tak apa cakap budak-budak ni. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Apa dia perkakas tu? Alat-alat permainan yang diharamkan, seperti alat-alat muzik. Hari ni alat muzik, Allahu Akbar, terlalu luas permainannya. Seperti serunai. Tengok syekh kita ni buat jenis-jenis alat yang haram ni. Seperti permainan, perkakas permainan, maksudnya alat-alat permainan yang diharamkan, seperti serunai dan gendang. Gendang ni gogang duk katok.
Hari ni mana tempat kita pergi boleh katakan bergendai belaka dah. Yang sedihnya, yang rasa sayu hati kita ni bila orang bergendai dalam masjid. Ni berat benar ni. Gendai dalam masjid hari ni. Gendai dalam masjid. Pasal apa? Sebab apa? Syekh kata apa ni? Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama seronai itu. Mu jangan tipu. Hari ni bila orang main gendai, tak apa. Ini nasyid Islam. Dia tukar nama nasyid kepada Islam, boleh berlaku. Hari ni nasyid tak tahu apa ni, dia punya identiti tak tahu. Dengan muzik yang mari mana gendai jenis apa, wallahu alam. Maka kita tertipu dengan sebab adanya pandangan-pandangan beberapa orang ulama, ia mengatakan tak apa, semua gendai halal belaka. Semua nyanyi halal belaka. Yang tak halalnya nyanyi-nyanyian yang memuji perempuan, memuji arak, memuji maksiat baru tidak halal. Berat juga kita ni. Syekh kata apa? Kamu jangan tertipu. Disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jangan tertipu. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara salah satu daripadanya. Muzik-muzik hari ni masuk dalam masjid melalui alat telefon kita ni. Masjid hari ni sudah jadi seperti gereja. Tahu dalam gereja ni orang-orang Kristian, dia bila dia maya, dia salat, dia beramal, tidak main dengan lagu, dengan loceng, dengan muzik. Hari ni masjid kita jadi seperti gereja. Sebab tak ada siapa marah dah. Bila masuk telefon, tengah semaya pun tak tutup telefon, tak silent, tak senyapkan dia. Tengah semaya, kadang-kadang tengah doa Allahu Akbar, telefon tu email bunyi muzik, lagu Ainustan. Golek pala habis pakai makmum belakang. Tu email pun golek makmum, golek juga mana. Penyakit orang Melayu ni satu lagi, penyakit orang Melayu dia panggil. Bila dia semaya Allahu Akbar, dia belajar dalam semaya tak boleh bergerak. Kalau bergerak batal semaya. Bunyi muzik dalam poket tak tutup. Yo-ye situ habis. Pecek pula kawan tu. Mana dia ni? Tak akak telefon saya ni. Panggil lagi sekali lagi. Muzik pula. Pak tu email bergolek kepala. Kena lagu dangdut pula gak. Habis punah. Tak ada jadi masalah. Kalaulah bunyi muzik, kita tak sempat nak tutup telefon. Tak teringat. Masuk masjid email dah apa ini nak rokok. Telefon kita dalam poket. Kita ingat waktu orang semaya tak ada orang call dah. Jadi kalau bunyi telefon, letak tangan dalam poket tu. Jangan tutup, tekan dia punya butang tu, matilah dia. Ni tidak siapa lok, habis. Panggil lagi, sampai 3-4 kali pusing. Kena lagu-lagu yang mungkar. Ini satu kemungkaran yang berlaku dalam masjid hari ni, apabila berlakunya muzik dalam masjid. Ana banyak kali dah. Banyak tempat dah kita nasihat supaya telefon ni ada pilihan, Tak ada pilihan ke telefon? Dia punya deringan telefon tu macam-macam bunyi ada. Ada bunyi tote-tote, ada bunyi cengkerik, ada bunyi ayam kukuk, ada bunyi apa ni? Azan, ada bunyi nasyid. Jadi kita tukar. Pergi tempat kedai telefon, kata tukar bunyi muzik ni, saya tak mahu. Nak suruh bunyi apa? Bunyi loceng biasa, tak apa. Daripada kalau salah bunyi macam ni, tidak sesuai sangat. Kita ngetuk lebang, serban, apa, tiba-tiba telefon kita gogang-gogang bunyi muzik. Ini perbuatan yang tidak baik. Tidak sesuai. Orang Kelantan kata tak sung dengan piahmu tu. Dengan lagu-lagu. Itu dia panggil di antaranya. Cuma satu ya. Dalam masalah ni, kita beri peringatan juga, jangan letak azan ataupun baca Quran. Ada setengah orang ni warak sangat. Dia kata saya tak mau, muzik tak main. Telefon saya ni baca Quran. Bila orang telefon, panggil telefon dia bunyi. Baca Quran. Jadi tengah dia baca Quran, la ilaha, dia orang nak jawab telefon. Jadi berhenti mana ayat? Berhenti la ilaha, berhenti dia tak ada Tuhan. Bahaya. Bahaya tak bahaya? Quran ni bukan untuk muzik, bukan untuk dengar telefon. Nak dengar, masuk dalam telefon ayat-ayat yang kita boleh dengar, tapi bukan untuk muzik. Baik, satu lagi. Kalau kita tengah duduk tandas, dalam tandas, tengah duduk cakur dalam tandas, tiba-tiba orang panggil telefon, tidak bunyi Quran dalam tandas, ini menghina Quran. Quran ni bukan diturunkan untuk dijadikan dengan telefon. Warak sangat masuk Quran dalam telefon, dengar pada waktu yang sesuai dengan dia.
dengar atas kereta, dengar atas motosikal, dengar waktu duduk tunggu bas, tak apa. Tapi nak jadikan dia muzik, deringan telefon, bukan tempat dia. Ini banyaklah benda-benda mungkar yang perlu kita tegur dalam benda-benda gini. Hari ni masjid kita sudah jadi macam gereja kerana telefon banyak sangat masuk. Setengah tu tak telefon. Ada setengah ustaz ni kalau nak ceramah, dia pasal dulu lagu Al-Asma'ul Husna. Asma'ul Husna tu comel, cantik, tapi muzik tu. Tengok ni, Syekh kata apa? Jangan terpengaruh dengan orang yang duk menghalalkan muzik, kerana perkataan itu menyalahi akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tanya, Syekh, mana Qurannya yang mengatakan haram muzik tu? Kamu ambil, tulis tepi kitab tu. Ayat ini iaitulah ayat surah Luqman ayat 6 hingga 7. Dalam surah Luqman ayat 6 hingga 7, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqran fabashshirhu bi'adzabin alim. Tengok terjemahannya, wa minan nas man yashtari lahwal hadis. Ada di kalangan manusia yang membeli alat-alat lahwal hadis, alat-alat yang melarakan. Beli alat-alat muzik, alat permainan ni untuk apa? Liudilla an sabilillah, nak sekat orang daripada jalan Allah. Itu ayat asalnya turun tu nak sekat orang kafir, nak sekat orang Islam masuk. Buat dengan kogera lah, buat dengan pesta lah, buat dengan apa expo. Tujuannya supaya orang tak pergi tempat Nabi kuliah, supaya orang tak pergi tempat mengajar. Hari ni betul sungguh, bila ada expo, penuh Pak expo. Orang yang mengajar di masjid ramai tak ramai? Tak ada siapa nak pergi. Ini dia. Jadi dalam ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lamma zakara ta'ala halas su'ada, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang panjang dalam surah Luqman ini kedudukan orang-orang yang bertuah. Iaitulah orang-orang yang mengikut kitab Allah, yang mendapat manfaat daripada mendengar kitab Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksyairu minhu judul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi orang-orang yang mendengar ayat Quran ini taksyairu minhu julud, naik bulu roma dia ni, takut pada Allah SWT dengan sebab dia dengar Quran. Maka Allah SWT atafa bi dzikri halal ashqiya, Allah SWT sambung balik ayat ini dengan menyebut hal orang-orang yang tidak baik. Alladzina a'radu 'anil ittifaq bi sama'i kalamillah, orang yang berpaling daripada mendengar kalam Allah. Sekarang ni kalau kita tengok dengan adanya perkembangan industri muzik hari ni yang berselindur di sebalik nama Islam, contohnya berapa ramai orang yang tak mau dengar Quran. Pagi petang siang malam, dalam radio, dalam kereta, dalam rumah, semuanya duk pasal ke lagu. Quran tak dengar. Kalau dengar apa dipaksa dengar. Dalam radio pasal Quran dia terpaksa dengar. Ataupun dia tukar channel lain, tak mau dengar dia. Jadi tak mau dengar. Ibnu Katsir kata ni, berapa ramai orang yang tak mau dengar kalam Allah. Wa aqbalu ala istima'il mazamir, mereka lebih suka dengar bunyi-bunyian, serunai-serunai, wal ghina, nyanyi-nyanyian, bil alhan wa alat tarab, dengan nyanyian yang bunyi dengan seni kata yang itunya, dan alat-alat gendang yang dikata itu. Jadi orang sudah lari daripada Quran, pergi dengar muzik. Qala Ibnu Mas'ud kata apa dalam ayat 6 ini dalam surah Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, ada di kalangan manusia yang membeli alat-alat permainan ini, yang melekakan orang ini. Siapa dia? Qala Ibnu Mas'ud, huwa, alat itu, wallahi, dia bersumpah. Ibnu Mas'ud bersumpah, wallahi al-ghina, iaitulah nyanyian. Ibnu Mas'ud kata ayat Quran ni yang Tuhan kata orang beli ni, lahwal hadis ni apa dia? Nyanyi-nyanyian, beli muzik. Ini dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meriwayat satu hadis daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Tanda kita nama seorang sahabat, nama apa? Abu Malik Al-Ash'ari. Dia kata apa? Wallahi ma kadzabani ma sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Malik Al-Ash'ari, seorang sahabat
bersumpah, wallahi, dia kata, demi Allah, aku tak dusta pada kamu. Yang aku cerita ni apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi kata, selagi akan ada di kalangan umat aku ni beberapa kaum yang menghalalkan sutra. Dia halal sutra, menghalalkan perzinaan, wal harir sutra, wal khamra arak. Hari ni arak tersebar luas, bagi lesen, siapa dia nak minum, minumlah. Wal ma'azifa, dan alat-alat nyanyian, muzik. Ma'azif tu muzik. Jadi hadis ni lah hadis riwayat Bukhari. Tetapi ada seorang ulama yang besar dalam sejarah Islam ini, nama dia Abu Muhammad Ibn Hazmin. Abu Muhammad Ibn Hazmin ini seorang yang kuat mengikut mazhab Al-Zahiri, mengikut pendapat ahli Zahir. Dia condemn hadis ni. Hadis Abu Malik Asy'ari ini dia condemn. Dia kata hadis ini tidak sabit, tidak kuat. Kenapa? Karena Imam Bukhari mengatakan dalam hadis ini qala Hisham bin Ammar. Dia tak kata haddatsani Hisham bin Ammar. Jadi dengan sebab satu poin itu, apa ni, Abu Muhammad Ibn Hazm telah mengondem hadis ini, yang menyebabkan ramai orang ulama-ulama kemudian ni bila nak mendengar muzik, nak menghalalkan muzik, pegang dengan pendapat Ibn Hazm ini. Jadi berapa ramai kita dengar ustaz-ustaz berdiri pun, tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa haram muzik. Mana tak ada dalil? Hadis Bukhari ada. Macam mana kita boleh kata tak ada dalil? Hadis ini tidak sabit. Bukhari tak kalah seorang rawi yang telah disetujui oleh seluruh ulama dunia yang mengatakan Bukhari ini, dalam kitab dia Bukhari ini sahih. Tidak ada yang tidak sahih. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, dengar baik-baik ni. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, walaltifata ila Abi Muhammad ibn Hazmin Al-Zahiri. Al-Hafiz, jangan kamu ambil hirau, jangan tengok, jangan pegang dengan pandangan Abi Muhammad bin Hazmi Al-Zahiri yang telah menolak hadis Bukhari ini daripada Abi Malik Al-Asy'ari ini. Hadis kita baca ni, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-harir wal khamra wal ma'azif. Jangan pegang. Karena Imam Bukhari telah membawa hadis ini dengan kata-kata qala Hisham bin Ammar wa saqahu bi isnadi fa za'ama Ibn Hazm annahu munqati'un fima bainal Bukhari wa Hisham. Jadi tak. Imam Ibn Hajar kata apa? Wa akhta'a fi zalika min wujuh. Ibn Hazm telah salah ketika menilai hadis ini daripada beberapa wajah. Jadi kita tak nak hurai panjang lah. Yang pentingnya yang kita nak sebut di sini, hadis Bukhari ini hadis yang kuat. Nabi kita sebut orang akan menghalalkan ma'azif, menghalalkan bunyi-bunyian, menghalalkan muzik, maka ini antara tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat. Jadi banyaklah larangan-larangan lain. Orang yang suka dengar bunyi-bunyi yang ni, yumbitun nifaq, kata sahabat, akan tumbuh sifat munafik dalam diri dia. Hari ini banyak kita tengok orang bila mari penasik ahli-ahli muzik yang masyhur masuk negara kita, gila habis. Tengok lelaki perempuan penuh pakat melopak, gila habis. Jadi bukan nak dengar nasyid, dia minat ke penasik tu, minat ke orang tu cantiknya, comel, semak, orang Arab pula contohnya, orang putih ke orang apa ke, kalau orang hitam mungkin lain sikit. Jadi minat sangat ke penyanyi ni, siapa melompat-lompat. Banyak lagi lah hadis-hadis tentang muzik ni panjang. Muslimin dan muslimat, maka kita rasa satu perkara yang perlu, sebuah kitab yang ditulis sebagai risalah doktorah di Iraq, nama dia kitab Ahadithul Ma'azif, hadis-hadis tentang muzik. Dia telah kumpul semua hadis ni dalam kitab satu risalah. Kemudian dia buat kesimpulan bahawa hadis tentang muzik ni sahih yang tidak diragui lagi. Jadi kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pendengar dan sekalian, rasa nak main juga dengan muzik kerana fatwa beberapa orang ulama, kita jangan lupa yang menghalalkan muzik ni ketua dia Ibn Hazmin dan beberapa orang ulama-ulama semasa yang suka kepada benda-benda macam ni. Jadi suka dengan dalam isu rokok juga. Biasanya yang mempertahankan rokok ni kaki rokok, orang isap rokok, dia pertahan, tidak haram walaupun seluruh dunia kata haram. Jadi orang lagu tu, itulah keadaan dia. Orang yang minat ke muzik ni, dia akan pertahankan muzik. Jadi kita nak dengar lah, tapi kena ingat hadis muzik ni sahih, bukan hadis yang
yang main-main, sebagaimana telah dicerita oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Sambung kita. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau, memelihara telingamu. Pendengar itu maksudnya jaga telinga awak daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata. Dengar, orang yang dengar, orang yang mengupak orang, maka orang ni dikira bersekutu dengan orang berkata. Seolah-olah kita setuju dengan orang itu mengupak orang, maka kita juga dosa sekali dengan dia. Kalau tak setuju nak macam mana? Lari selalu. Awak nak ngupak, tak mahu saya. Haram, jangan buat. Boleh tak boleh kita lari? Ini tidak. Kalau orang nak ngupak, beres lalu. Kalau orang nak nasihat, pakat lari habis. Jadi orang yang mendengar itu bersekutu ia dengan orang yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Jadi sama taraf. Dan lagi pula, bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Jadi banyak benda yang tak pedah bila kita dengar benda-benda yang macam ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Tengok, ini ditulis bandingan perkataan dengan makanan. Teliti baik-baik, dengar betul-betul. Perkataan yang didengar itu seperti makanan. Makanan yang kita makan ni setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Betul ke tidak? Ada makanan manfaat, zatnya baik, lazat lagi sedap. Ada setengah makanan itu manfaat tidak ada, mudarat lagi ada. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Betul ke tidak? Betul. Kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar, dari usus kita dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang, ada kalanya, terkadang itu maksudnya ada kalanya, berkekalan ia dalam perut beberapa hari, lekat dalam perut tak keluar-keluar. Pergi ke tandas 4 kali dia tak keluar lagi dia ni. Duduk apa ni? Duduk lekat dalam perut kita. Orang panggil kesak ke apa? Kesak, tak mau keluar ni. Kemudian hilang ia dengan makan pencair, iaitulah makan julak. Bahasa lama ni makan julak. Hari ni orang panggil makan apa ni? Bahasa jenis makan ubat. Nak suruh ubat pelawas lah, pencerah perut ni. Makan ubat pencerah perut, maka cerahlah dia. Jadi bandingnya dalam syekh ni. Makan ni kalau payah keluar sekali pun, bila kita makan ubat, makan pil untuk nak lawas kalau dia ni, dia akan keluar. Adapun perkataan, dengar, jatuh ke dalam hati, maka terkadang terkekalan ia dalam hati seumur hidup. Betul. Berapa ramai kita dengar orang tua-tua kita bercakap. Saya masih ingat lagi perkataan orang tu kepada saya, nak mati dah ni, nak mati lala dah ni, dekat dia hampir nak mati dah. Dia ingat lagi orang kata dia 30 tahun 40 tahun dulu. Dia tu dulu kata pada saya begini. Ini dipanggil bahaya mulut ni, lebih bahaya daripada makan racun. Makan racun mati. Bawa makan mulut ni, makan sampai ke mati pun ingat lagi. Lepas mati jadi lagi. Tidak jadi lagi dia. Jadi bila kita jumpa depan tu esok nak dakwa dia. Jadi adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Kekal seumur hidup, tak hilang-hilang, tak lupa-lupa juga. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Memang. Karena itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, kena ingat bahawa bila kita bercakap, kita kena hati-hati. Lebih-lebih lagi kalau kita buat tuduhan kepada orang. Hari ni orang buat tuduhan main-main, senang-senang. Awak jangan pergi pak dia tu. Ustaz tu begini. Dia buat tuduhan. Dia tak pernah jumpa apa padahalnya. Duduk apa ni, perli, duduk nganyi, duduk buat macam-macam tuduhan palsu. Maka semua ni kita jangan dengar. Kalau dengar orang duk mengajar, dia duk buat tuduhan ke orang ni, tak payah pergi. Ustaz ni bukan nak mengajar orang, nak mengacar ni. Jadi boleh kata ustaz tolong juga supaya orang lain juga. Kalau duk mengajar masyarakat suruh
suruh berkelahi. Tak apa lagi tu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarannya. Jadi orang kalau mau ada akal, kita nak ada akal kata ada akal. Dia tak kata kalau mau ada otak. Pasal apa tuan Syekh ni tak kata kalau mau ada otak. Hei orang yang ada otak, suruh mikir. Lembu ada otak tak? Ada. Kambing ada otak. Udang pun ada otak. Otak dia duduk mana? Otak ada bahaya lagi. Tapi dia tak kata ada otak, dia kata ada akal. Wahai orang yang ada akal, hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya dengar betul-betul sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat nanti. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahwasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Mata, telinga, mata, hati akan ditanya pada hari kiamat esok. Jadi kita hati-hatilah, jangan buat tuduhan kepada orang, jangan buat fitnah pada orang, dan kita juga jangan mendengar fitnah yang orang buat orang. Jangan. Kalau dengar orang nak bercakap tak baik, lari selalu. Kalau tidak, kita akan jadi huru-hara. Dosa kita, kata Syekh kita ni, sama orang mendengar dengan orang yang bercakap. Jadi jangan dengar. Sebab apa? Sebab apa sama? Nak tanya ke tak nak tanya? Mesti nak tanya tak? Sebab apa? Syekh kita dengar ya. Apa dia bercakap, bukan saya bercakap. Sebabnya orang tu boleh bercakap, boleh buat fitnah, boleh buat tuduhan sebab mu dengar. Betul tak? Kalau awak tak dengar, dia buat tuduhan ke tak? Siapa nak tuduh? Tak ada orang dengar aku Token nak kecek yang tunggu kayu. Pergi dekat lembu, hei lembu, dengar, dia tu jahat buat fitnah ke lembu. Lembu pun sepak dia. Masa celaka mari nak apa ni? Nak buat fitnah ke aku ni. Biar Senin sepak lembu Senin bahasa tak. Bahasa jenis orang jahat mulut lagu ni. Jadi menasabah. Sebab dua orang ni share sekali pasal apa? Sebab orang yang bercakap tak boleh bercakap kecuali ada pendengar. Jadi kalau tak ada pendengar, orang tak bercakap, tak akan sorang. Jadi itulah di antaranya. Maka kita fahamlah bahawa nasihat yang berguna ini, jagalah pendengaran kita, jagalah mata kita, jaga hati kita daripada rusak. Sebab apa rusak? Sebab kita tidak menjaganya dengan cara yang betul. InsyaAllah kita akan masuk pada pasal yang ketiga, pada menyatakan lidah. Ini penyakit berat ni. Penyakit lidah ni penyakit yang berat. Kita belajar betul-betul insya-Allah taala supaya kita dapat memahami serta menjaganya daripada terjebak ke lembah kehinaan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.